Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi hari ni kita ni pertama kali kita buat Google Meet untuk subjek RBT tahun 4, terutama 4 UPM. Sebab cikgu ambil alih subjek RBT ni daripada Cikgu Inani. Jadi cikgu masuk dalam grup Telegram tu agak lambat. Jadi cikgu nak tanya, minggu lepas ada subjek sejarah tak? Cikgu awak buat? Maira? Putri? Faik? Ya, cikgu. Minggu lepas ada sejarah tak? Ada cikgu? Tak ada. Tak ada. Okay, tak apalah. Jadi minggu ni buat RBT, nanti minggu depan sejarah, dia bertukar-tukar lah dengan sejarah. Okay, tak apalah. Jadi kita cuba je lah belajar apa yang ada hari ni. Siapa yang ada 3 orang, 3 orang pun 3 orang lah. Nanti video ni cikgu akan masukkan dalam Telegram untuk kawan-kawan awak yang tak dapat masuk hari ni. Sebab Cikgu Tanu pun tadi tak ada respon daripada Cikgu tanya Cikgu Tanu tadi. Okey, jadi hari ni kita pergi ke tajuk unit 5 lah. Reka bentuk makanan. Kalau sebelum ni kita dah buat bentuk apa? Kita dah buat pembungkusan dalam makanan kan? Tapi sebelum kita baca doa dulu boleh? Semua buka mic, baca doa sama-sama. Tim. Allahumma Wah. Tu suara siapa dekat? Okay, mute-kan dulu awak punya suara. Okay, dah kita mulakanlah. Alright. Okay, jadi peraturan kelas PDPR sepatutnya cikgu je lah yang bercakap dulu. Kalau cikgu minta awak bercakap, awak onkan mic awak. Okay, jadi mute-kan dulu suara awak jika cikgu sedang bercakap. Kalau boleh buka video lah. Ni tak ada siapa nak buka video pun. Dan kalau ada soalan angkat tangan Alright. Okay. Buka muka surat 66, buku teks RBT. Reka bentuk makanan. Okay, reka bentuk makanan. Dan sebelum ni kita dah buat pembungkusan makanan. Bagaimana untuk membuat bungkusan. Contoh macam yang kita dah buat itu, bungkusan nasi lemak kan. Nasi lemak pada muka surat yang sebelumnya tu. Cuma hari tu beberapa orang je yang boleh buat dengan cantik lah. Tapi tak apa, semua maka cikgu dah bagi. Okay, jadi untuk hari ni kita pergi ke topik unit seterusnya, iaitu reka bentuk dalam makanan. Jadi kenapa perlunya ada reka bentuk dalam makanan? Sebab kita nak orang minat dengan atau tertarik dengan makanan yang kita sediakan. Contoh macam mak kita masak kat rumah kan. Ada dekor-dekor sikit makanan tu, kita rasa macam cantik, wah sedapnya nak makan. Macam tu. Okay. Jadi contoh kat sini dalam buku teks awak muka surat 66. Okay, kat sini dia bagi tahu cerita dia lah. Ni ada cerita ni. Pada waktu rehat, Arif dan Leong bersama-sama pergi ke kantin sekolah. Mereka membawa makanan yang dibekalkan oleh ibu masing-masing. Okay, Leong, hari ni kamu bawa bekal apa? Saya bawa sandwich saja. Kamu bawa apa? Saya bawa nasi goreng. Wah, menariknya bentuk sandwich kamu. Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk yang dibuatnya. Okay, kalau kita tengok. Pernah tak awak buat sandwich bentuk-bentuk macam ini? Soalan cikgu. Pernah tak? Tak. Kita boleh respon. Tak pernah buat? Okey, tak apa. Pernah. Okay. Tak. Jadi hari ni, tak apa. Jadi hari ni kita akan cuba buatlah. Kita akan cuba buatlah projek ni nanti. Bagaimana untuk membuat sandwich dengan bentuk-bentuk yang menarik. Okey. Sebab apa perlunya ada bentuk-bentuk menarik ni? Sebab untuk menarik minat
anak-anak untuk makan. Okay, bila ada bentuk-bentuk kan, ada bentuk macam bentuk muka, bentuk apa, dia menarik minat lah. Okay. Kalau macam nasi goreng, kita buat nasi goreng je kan. Tapi tak ada bentuk. Macam kawan awak ni, si siapa ni? Arif ni. Kalau kita tengok buku teks tu pak, nasi goreng dia macam tu je. Kosong apa? Tabur letaknya. Tak ada bentuk-bentuk. Okay. Oh begitu. Boleh saya membuatnya nanti. Saya juga ingin cuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan. Okay. Okay, macam ni pun dia buat sandwich dia. Kalau kita tengok yang dia pegang ni adalah tembikai. Ada dekat sandwich. Okay. Menariknya boleh kita buat bersama-sama nanti. Boleh banyak makanan dapat dibentuk jika kita kreatif. Okay. Jadi kat sini kita boleh buat banyak bentuk jika kita kreatif. Jadi bentuk-bentuk yang kita pernah belajar dalam subjek matematik. Okay, apa bentuk dua dimensi yang kita dah belajar sebelum ni? Siapa boleh beritahu? Boleh? Tak ada yang nak respon? Okay, antara bentuk yang kita dah belajar. Okay, ni bentuk apa? Nampak tak skrin cikgu? Bentuk petak. Bentuk petak. Okay, lain? Petak juga. Okay, sebenarnya namanya adalah bentuk segi empat. Tepat. Ya ke tepat? Bentuk cikgu buat ni. Segi empat Pasang. atas ni sama. Okay. Lepas tu ada bentuk yang kita dah belajar. Ni bentuk apa? Segi empat tepat. Empat tepat. Okay, lepas tu bentuk apa lagi kita dah belajar dalam matematik? Bulatan. Ini bulatan ni. Ni yang cikgu lukis dekat skrin ni. Segitiga. Segitiga. Okay, Bujur. bentuk banyak bentuk. Lepas tu ada bentuk bulat, bulatan, bentuk hijau. Okay. Ini semua yang kita dah belajar dalam matematik, dalam sains pun ada kan? Okay. Boleh Jadi, kita nak mereka bentuk makanan yang kita nak makan tu supaya nampak menarik untuk dimakan. Kita gunakanlah bentuk-bentuk yang kita dah belajar. Bentuk-bentuk dua dimensi yang kita dah belajar. Ni siapa masuk ni? Okay, selamat datang. Siapa ni? Boleh kenalkan diri. Siva. Kat sini tulis nama Siva 6033. Siapa? Cikgu saya. Adriel bukan siapa? Suruti. Suruti. Okay, Suruti. Suruti kelas 4 UK Okay, boleh. 4 UKM pun boleh join. Alright. Okay, boleh kita dah mula dah 10 minit dah. Okay, tak apa. Okay, seterusnya buka muka surat 68. Okay, kat sini awak tengok. Daripada makanan yang macam buah-buahan. Okay, contohlah kita tengok yang atas kali ni. Ni buah apa ni? Agak-agak awak ni. Siapa nak respon? Boleh onkan mic. Ni buah apa ni? Buah apa ni? Bentuk ada bunga-bunga ya, ada bunga macam bunga ros ni, lepas tu ada kelopak-kelopak ni. Pat, ni buah apa ni? Ni buah ni. Ya, betul. Ini buah tembikai. Okey. Okay, kita tengok baca sikit. Banyaknya reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan atau ukiran. Mari kita lihat beberapa jenis reka bentuk makanan yang terdapat di sekeliling kita. Okay. Biasa kita nampak orang yang buat bentuk tembikai macam gini ni, biasa kita nampak kat mana? Siapa yang buat? Biasanya kat mana kita nampak ada orang buat
dia ukir lah. Ni kita nama ukiran buah tembikai. Dia ukir ukiran buah tembikai ni jadi macam bunga. Kita nampak kat mana biasanya? Siapa nak respon? Hotel. Hotel. Oh, awak pernah makan kat hotel lah maksudnya. Okey, makan dekat hotel. Lagi? Selain tu? Cuba fikir. Kat mana pernah nampak? Selain daripada hotel. Kat kedai kek. Kedai kek. Okey, boleh. Kedai kek. Kedai lagi? buah-buahan. Kedai buah-buahan ada ke? Takkanlah orang yang nak jual buah tu dia nak ukir macam itu. Lepas tu dia jual. Kat mana lagi? Pernah tak pergi Restoran. jemputan? Okey, dekat restoran pun kadang-kadang adalah restoran yang high class. Tempat orang Ya, kahwin. betul. Awak pernah pergi tak jemputan orang kahwin? Kenduri kahwin lah. Kalau kita pernah pergi dekat orang kenduri kahwin. Kan? Kenduri kahwin. Okey. Kat kenduri kahwin mungkin biasa kita akan nampak macam ini. Okey, ni buah apa ni agak-agak ni? Tahu tak ni buah apa ni? Avocado. Cikgu bulatkan ni. Ya, betul. Avocado. Okey. Biasa kat kenduri kahwin lah, biasa kita akan nampak dekat meja makan beradab bagi pengantin. Dia akan sediakan lah makanan yang cantik-cantik lah macam ni. Alright. Okey, ini sayuran. Agak-agawan ke ni buah apa ni? Sayur apa ni? Brokoli. Okey, yang ini Tomato. Ini brokoli. Tomato. Okey, yang ini adalah tomato. Okey, lagi? Yang ini apa ni? Ni kek lah. Kek. Yang ini apa ni? Ni produk bakery. Yang ini kita namakan apa ni? Kuih apa ni? Kuih apa? Ini kek. Ini kek. Yang ini? Tart. Betul. Cheese tart. Cheese tart. Okey, cheese tart. Cheese tart. Boleh lah. Cheese tart. Tart cheese. Siapa tadi yang baru masuk tadi? Akila. Akila Balkis. Kelas mana Akila Balkis? Oh, kalau ada. Akila 4 UPM. Alright. Okey. Kemudian, pernah, inilah. Ni roti. Ni pun roti, bijirin, konveksi. Konveksi ni apa? Konveksi ni adalah jenis makanan manis. Manis. Konveksi ni lebih kepada ada coklat, aiskrim. Alright. Itu adalah konveksi makanan jenis konveksi. Selain daripada yang kita nampak dalam buku teks awak ni, apa lagi makanan lain yang awak boleh yang awak pernah nampak lah. Dia mengukir ataupun dia dekor makanan dia tu. Okay. Apa lagi reka bentuk selain daripada makanan ni? Ni macam ni, buah-buahan, sayuran, produk bakery, bijirin, konveksi. Apa lagi makanan ataupun menu panggil. Makanan lain lah yang boleh direka dengan begitu cantik macam ini. Boleh respon? Tak ada? Tak boleh fikir? Okey, tak apa. Kalau itu kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 69. Kenapa pentingnya reka bentuk makanan ni? Reka bentuk makanan yang pelbagai mempunyai banyak kepentingan. Antaranya termasuklah yang ditunjukkan di bawah. Okey, tengok ini. Kalau kita tengok ni adalah kek kan? Kek, lepas tu atas dia, ni kek lah ni. Kek. Okey. Yang pertama, sebab kita nak beri pilihan kepada
orang yang kita nak beri makan tu lah. Okay, biasanya ni macam kedai kek. Contoh kedai kek. Kenapa dia buat macam ini? Supaya menarik untuk orang membeli dan orang yang nak makan tu ada banyak pilihan. Sebab tu dia kena buat cantik-cantik. Kadang-kadang kalau kat hotel tu kita tengok macam gini je harga je dia RM15. Itu kat hotel lah tadi kan. Pernah makan kan kat hotel kan. Kecil macam ini je RM20. Contoh. Okay, kenapa harganya mahal? Sebab chef atau orang yang membuat tu dia mempunyai kemahiran yang kita tak ada. Dia seorang je yang boleh buat macam tu. Jadi dia letakkan harga sebegitu. Sebab tu kat hotel-hotel makanannya mahal. Okey, yang kedua kat sini mengikut trend semasa. Okey. Macam dulu kita ada orang bila ada trend orang nak jual cupcake. Semua buat cupcake. Ni cupcake kan. Lepas tu macam-macam dia letak kat ni. Ada biskut lah, ada mata, ada ini watak apa ni? Okey. Lepas tu ni ada coklat chip lah. Ini ada aiskrim mungkin dia letak, ada krim. Okey. Yang ini pula. Okey, siapa tahu ni apa ni? Apa makanan ni? Lemak. Okey, lemang. Tapi macam pelik pula lemang ni. Bentuk dia kenapa macam gini, dalamnya ada hitam. Tu inti dia. Sambal. Ada sesetengah ada orang ni dia membuat inovasi membuat makanan lemang ni. Dia letak inti dalam dia ni. Okey, biasa kita makan lemang cuma beras pulut tu je kan. Tapi ni ada inti. Maksudnya mungkin dia letak apa ni dalamnya ni? Rendang kan. Betul. Dia masukkan sekali rendang dalam tu. Lepas tu boleh makan. Okey. Jadi dia potong, dia letak rendang dalam ni. Okey, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Okey. Jadi maksudnya dia orang ini bersifat kreatif. Tadi perkataan dia apa? Kreatif dan dia berinovatif. Alright. Okey. Okey, yang keempat. Ni tadi nombor 1, memberi pilihan kepada pengguna. Nombor 2, ikut trend semasa. Nombor 3, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Dan yang keempat, kenapa pentingnya reka bentuk ini? Meningkatkan nilai komersial. Apa itu nilai komersial? Alright. Nilai komersial ni adalah untuk dia boleh memberi harga. Kita boleh letak harga kepada makanan yang kita reka tu. Kalau kita tengok kat sini kan, nampak cantik kan, ada bentuk segitiga kat sini. Lepas tu ini macam krim Lepas tu bawah ni macam yogurt ke apa, air. Jadi kalau ikutkan berapa sen je ni kan. Tapi dia boleh jual sampai RM10. Contohlah makan ni harga dia RM10. Jadi dia boleh memberi nilai komersial. Tapi modal dia cuma RM2 je. Dia jual RM10. Dia dapat untung berapa ni? RM8. Nampak? Jadi orang yang jual makanan ni boleh kaya. Okay? Sebab modal dia kecil. Tapi bila dia buat reka bentuk yang cantik, menarik minat orang untuk membeli, itu dia boleh letak harga yang mahal. Okay? Okay, ni kuih apa ni? Apa kan nama kuih ni? Cikgu lupa. Okey, dan yang kelima, memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Yang ini makanan ni siapa yang buat ni? Kaum apa? Kaum siapa yang buat ni? Kaum Melayu. Okey, yang ini agak-agak ni kaum apa yang buat ni? Ini macam kuih apa ni? Kuih bulan kan? Kuih bulan. Kaum apa? Cina. Cina, okey betul. Okey, kuih bulan kaum Cina. Okey, Melayu. Okey, apa lagi kuih Melayu yang awak tahu? Kuih-kuih orang Melayu kita. Cepat, terang. Lapis. Kuih lapis. Lapis. Lagi? Kuih lapis. Lagi kuih apa lagi? Karipap. Karipap. Okey, boleh lah. Kuih bangkit pernah tak? Kuih bangkit. Ataupun kuih raya lah yang itu. Hari akhir.
Kuih sini kenaikan. Kuih piring. Teri muka putu piring. Putu piring kuih piring kuih Putu piring. kuih tart nenas. Apa lagi kuih masa raya itu? Atau awak sendiri kan? Semprit. Apa? Kuih semprit. Okey, semprit. Rempeyek. Rempeyek. Lagi? Terakhir? Okey, banyak lagi lah kuih-kuih yang lain. Alright. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, jadi sekarang ni projek kita untuk kali ni kita nak cuba buat lah. Okey, tapi sebelum kita nak buat projek projek reka bentuk makanan ni, kita kena buat lakaran dulu. Okey, contoh tengok kat sini. Okey, kita tengok step by step. Okey, muka 70. Macam mana kita nak membuat sandwich yang paling menarik? Alright. Okey, yang pertama, sebelum kita dah pernah belajar sebelum ni dalam reka bentuk. Yang pertama kita kena ada idea. Kita kena jana idea kita. Macam mana kita nak reka bentuk sandwich kita ni. Okay. Alright, kalau kat sini kita kena buat lakaran dulu lah. Okay, ni lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Okay. Kita ambil satu bentuk yang kita dah belajar tadi, yang cikgu tunjuk ni. Mula-mula contohlah. Okay, macam lakaran 1 ni, dia asasnya dia ambil bentuk apa? Siapa boleh beritahu? Pada asasnya, lakaran 1 ni, dia ambil bentuk apa? Dia gunakan bentuk apa? Bentuk? Segitiga. Betul, dia menggunakan bentuk segitiga. Okay, ini asas idea dia. Dia gunakan bentuk segitiga. Okay, tengok kat situ. Kan, mula-mula dia buat bentuk. Maksudnya kalau roti tu petak, segi empat sama tu, dia buat lah, dia potong lah macam mana pun. Dia potong. Dia potong. Buruknya. Susah nak lukis kat sini. Okay, kita contoh lah. Okay, kita buat lakaran dulu lah. Okay, kita ambil bentuk segitiga. Kita lukis dulu. Okay, mula kita lukis dulu. Okay, ni roti kita. Kita dah potong. Okay, ni pertama. Lepas tu apa? Kat sandwich tu kita nak letak apa? Okay, ni sandwich Alright. Okay. Lepas tu kita nak letak telur lah. Ataupun atas ni kita letak sayur-sayur. Tapi biasa sayur rapat dalam ni. Okay. Jadi kita buat lah macam mana pun. Contoh ataupun kita nak letak apa, nak pinkan muka, letak tomato cherry. Lepas tu buat muka ke. Lepas tu letak sayur kat sini. Okay, contohlah. Okay, itu idea pertama buat segitiga. Okay, kita pilih dulu. Bentuk apa yang kita nak buat. Kita pilih dulu. Bentuk yang kita nak buat. Okay. Itu yang pertama. Okay, kalau lakaran kedua ni bentuk apa? Bentuk bentuk bulat. Nampak? Lepas tu dia jana idea dia nak buat muka kucing. Nampak? Bentuk kucing pula. Dia letaklah atas pinggan, okay, bentuk kucing. Dia potong lah carrot ke apa ke. Dia buat bentuk bulat. Ni sandwich bulat. Okay, ni dalam buat bentuk bulat. Okay. Okay, yang ketiga ni apa? Bentuk apa ni? Bentuk segi empat. Sama. Segi empat. Sama. Ataupun nak buat bentuk segi empat tepat pun boleh. Okay, contoh kat situ dia buat muka. Ni dia ambil segi empat tepat lah contoh. Lepas tu dia potong lagi. Dia tambah bulat kat sini, tambah bulat kat sini. Salah lah. Macam mana dia nak reka bentuk tu?
Okay, daripada seroti yang petak ni, okay, dia tekap ataupun dia gunting lah. Dia gunting, dia gunting. Okay, dia buat macam tu. Okay, kita potong lah. Kita potong. Lepas tu kita keluarkan. Kita ambil tu. Dia buat bentuk apa ni? Muka apa tadi? Dia letak lah telur, letak apa. Okay. Lepas tu, letaklah kat sini apa benda. Okay, contoh ni kita lakar dulu. Okay, yang pertama, okay, lepas ni yang cikgu nak awak buat, awak lakar dulu. Okay, apa yang kita nak buat? Kita lakar dulu. Kita lukis. Lakar ni maksudnya kita lukis. Kita lukis dulu. Okay, apa yang kita nak masukkan dalam kita punya sandwich ni? Nampak kat sini. Okay, yang kedua, melakarkan reka bentuk bermaklumat. Apa maklumat dia? Maksudnya apa yang ada dalam sandwich kita? Okay, yang pertama, ada apa ni? Salad. Lepas tu ada telur rebus. Pisang dipotong terung. Nampak letak pisang pula. Dalam sandwich dia ada pisang. Roti dibentuk menjadi karakter kartun. Yang ini dia buat bentuk bulat. Okay, tembikai pun ada. Tembikai dibentuk menjadi bintang. Okay, apa lagi yang kita masukkan dalam ni? Cuba fikirkan, apa lagi? Makanan, apa lagi? Okay, buah-buahan apa lagi? Contoh, apa tadi? Timun pun boleh masukkan. Letak masuk timun. Kita potong. Lepas tu ni ada apa ni? Salad. Dah tadi salad. Lepas tu kita masukkan apa lagi? Buah-buahan. Contoh buah-buahan yang kita nak masukkan lagi. Strawberry. Ikut terpulang lah pada masukkan tomato. Okay, tomato. Letak tomato dalam ni pun boleh. Okay. Tomato. Okay, letak tomato. Awak potonglah macam mana. Buat ukiran dalam pada tomato tu. Okay. Boleh Okay. Yang pertama ni kita buat lakaran dulu. Kita lukis dulu dalam satu keping kertas. Okay, kalau ada boleh buat sekarang ke. Kejap lagi habis kelas ni boleh buat. Buat dalam buku RBT ke? Boleh. Buat dalam buku RBT. Okay, kalau boleh buat sekarang, buat sekarang. Kita buat dulu. Kita lakarkan dulu. Tajuk dia kita lakaran sandwich saya. Lakaran sandwich saya. Okay, tajuk dia kita buat dulu. Lakaran dulu. Kita lukis. Lukis dulu. Okay. Tadi siapa yang baru masuk tadi? Kistina Darwisha. Yang masuk tadi Kistina Darwisha, kelas mana? Oh ada, Kistina Darwisha. Okay, 5 orang je buat UB hari ni. Okay, boleh Okay. Nanti awak siapkan awak punya lakaran ni dalam buku, tulis. Nanti ambil gambar, send dalam Telegram, dalam grup Telegram. Okay, seterusnya kita pergi kepada lakukan. Okay, itu yang pertama. Okay, seterusnya, bila kita dah lakar, kita kena tahu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okay, kat sini elemen dia, contoh. Elemen pertama dia adalah rupa. Rupa apa yang kita nak tentukan tadi. Bentuk apa? Kan tadi kita nak buat bentuk segitiga, bentuk bulat, bentuk segi empat sama atau bentuk segi empat tepat ke. Tak kisahlah apa-apa jenis bentuk rupa dia. Okay. Bentuk-bentuk yang kat sini apa ni? Kita kena pilih lah tadi bentuk apa yang kita nak. Dari rupa apa yang kita nak buat. Contoh tadi nak buat muka Spiderman lah contoh. Lepas tu yang ni nak buat muka apa ni? Terpulang pada awak lah, muka kucing ni muka kucing macam muka kucing. Yang ini macam muka SpongeBob pun boleh. Kita pilih satu. Apa rupa yang kita nak buat? Apa rupa yang kita nak buat?
Contoh kat sini, okay, kita buat lah. Contoh, macam SpongeBob, apa tadi? Kucing, bentuk segitiga, segitiga. Itu bentuk. Ni rupa. Rupa ni lebih kepada apa rupa lah. Nak buat kucing ke, nak buat harimau ke, nak buat gajah ke, kuda ke, lembu ke, rupa tu contohnya. Okay, bentuk ni kita pelbagaikan bentuk dia. Contohnya bentuk, okay, daripada bentuk segitiga tu kita boleh ataupun bentuk bulat, okay, kita tambahkan dengan bentuk segitiga. Dia jadi kucing, dia jadi telinga kucing. Lepas tu boleh tambah bentuk separuh bulatan, jadilah muka mulut dia. Tu tambah lagi bulat. Contohlah. Okay. Tekstur yang pelbagai. Tekstur ni lebih kepada tekstur pada makanan tu lah. Kita boleh rasa makanan yang kita nak sediakan tu daripada bentuk tekstur dia. Okay. Alright. Kemudian warna. Warna dia ni. Menarik tak warna dia ni yang awak pilih? Buah-buah yang awak pilih tu menarik tak? Macam kalau roti kan putih kan. Takkan awak nak nak ambil lobak putih kan? Macam tak kena pula. Tu kena campurkan dengan tomato warna merah. Lepas tu apa lagi yang warna-warna menarik lah. Jangan warnanya kombinasi warna. Maksudnya kombinasi warna yang kita satukan dalam makanan awak tu dia nampak menarik. Warna dia tu naik. Tu masuk dia warna. Okay. Pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Nampak? Okay. Lepas tu kita cuba kira berapa kos bahan kita. Contoh kat sini. Okay, roti 2 keping tu harga dia berapa? Kalau 1 unit 15 sen, 2 keping 30 sen. Ni 2 keping roti. Okay. 2 keping roti 30 sen. Okay. Lepas tu telur rebus. 1 biji kita gunakan. Harga dia 30 sen. Okay. Salad 4 lai. Harga dia berapa? Kalau 1 lai 10 sen, 4 lai 40 sen. Tomato cherry 2 biji. 2 biji, sebiji harganya 10 sen. Kalau 2 biji 20 sen. Okay, pisang, kita ambil 1 biji. 50 sen. Okay, tembikai 3 potong. Terus je harga 50 sen. Okay, jadi kos keseluruhan kita nak buat sandwich kita RM2.20 sen. Ini untuk satu pinggan yang kita buat tadilah. Satu pinggan ni harga dia kita dah masukkan lah. Kita dah buat kita punya sandwich tadi. Sandwich bentuk kucing lah. Okay. Ada carrot, ada salad, ada apa dia? Ada pisang. Kita potong pisang. Lepas tu ada tomato, ni tomato cherry. Ada telur rebus. Kita buat. Okay, kos kos nak buat satu pinggan sandwich ni harga dia RM2.20 sen. Ini kita agak-agak lah harga dia. Okay. Okay, faham jelas Respon? Tak ada. Okay, cikgu cakap seorang lagi. Alright. Setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Pengambilan kalori yang lebih daripada keperluan boleh mengakibatkan masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Okay, nampak? Obesiti. Jadi, kita kena tentukanlah makanan yang kita makan tu yang kita perlu sahaja. Nampak dia tu? Pengambilan kalori yang lebih daripada keperluan boleh mengakibatkan masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Okay. Boleh Alright. Okay, seterusnya. Jadi projek ni. Okay, sekarang kita sekarang kerja kita adalah tadi kita dah buat lakaran. Okay, sekarang kita nak hasilkan reka bentuk. Hasilkan reka bentuk produk kita iaitu sandwich. Okay, ni cikgu nak awak buat lah. Boleh Setiap seorang buat satu projek ni. Okay, nanti ambil gambar hantar kat cikgu. Okay, jadi apa alatan yang kita nak gunakan? Okay, dekat sini ada pinggan. Lepas tu ada mangkuk.
Ni pelandas, ni nak jaga kebersihan kita gunakan plastik tangan ni lah. Sarung plastik tangan. Lepas tu ni bentuk-bentuk yang kita nak buat pada kita punya sandwich tu. Ni bentuk bulat, star, love, apa benda ni. Lepas tu kena ada pisau, ada sudu, apa-apa bahan, apa-apa alatan yang kita nak buat, yang kita gunakan untuk buat sandwich ni. Okay, jadi contohlah tadi kita ambil bahan-bahan yang kita nak gunakan adalah tembikai, salad, pisang, roti, tomato cherry, telur, rebus. Ni terpulang pada awak. Apa bahan yang kita nak gunakan dalam sandwich yang awak nak buat nanti. Okay, ni contoh dia. Langkah pertama, kita tekapkan acuan bulat ni pada roti tersebut. Tu dia jadi bulatan sini. Maksudnya kat sini dia pilih bentuk apa? Dia pilih bentuk. Murid ni dia buat bentuk pula. Dia pilih bentuk bulat. Dia pilih bentuk bulat. Okay, kita kena tentukan. Tadi kita dah buat lakaran kan? Masa kita buat lakaran ni tadi, ada banyak bentuk kan? Kita kena pilih. Antara 3 bentuk ni kita kena pilih nak buat yang mana. Kita jangan buat semua. Kita pilih salah satu. Contoh murid ni dia ambil bentuk bulat. Kita ambil salah satu. Lepas tu kita ambil pinggan, letakkan sandwich tu atas salad tu atas pinggan. Kita susun lah. Potong telur rebus. Ni dia lenyek-lenyekkan telur rebus tu. Dia hancurkan. Lepas tu dia potong telur rebus. Dia letak kat bawah sini. Ini kita kena kreatif lah. Cara macam mana kita nak reka bentuk kita punya sandwich. Yang ni pisang tadi ni pun dia potong juga dia ikut acuan ni. Ni bentuk apa ni? Macam bentuk bulan bulan sabit yang ni tomato cherry pun dia potong. Okey. Dan tembikai dia gunakan star, bentuk star ni, bentuk bintang ni. Jadi siaplah dia punya sandwich dia. Okey, kalau kita tengok ni apa yang kurang? Ni dah siap lah ni. Kat sini. Maksudnya dia gunakan berapa bahan je ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahan dia. Tak banyak. Jadi terpulang pada awak. Lepas ni awak nak guna berapa, awak kena tentukan dulu. Berapa bahan yang kita nak gunakan, berapa banyak alatan, apa alatan yang kita nak gunakan, bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk kita sediakan sandwich kita. Okey? Boleh Semua faham Jelas Okey? Jelas. Okay, sekarang kerja buat awak ada 2 je hari ni. Yang pertama tadi, awak siapkan dulu lakaran ni. Lakaran awak punya sandwich ni. Okay. Lakaran awak punya sandwich ni dalam pinggan ni apa yang awak nak letak. Okay, itu yang pertama. Okay, lepas tu dah siap ni nanti, baru kita teruskan kepada projek ini. Mesti berdasarkan kepada apa yang awak dah lakarkan tadi. Apa yang awak dah lakarkan ni. Jangan nanti bila nak buat ni, nak buat lain lah, nak buat bentuk lain lah. Mula-mula tadi kita dah pilih. Okey, kita dah pilih, kita nak buat bentuk bulat. Lepas tu bila sampai je nak buat projek ni, tak nak lah, nak ubah lain lah. Jangan. Kita kena tentukan mula-mula kita nak buat bentuk apa. Jadi dalam lakarannya kena pilih salah satu. Kena pilih satu je. Buat lakaran, contoh buat 3 lakaran. Ni petak, segitiga, bulat, segi 4. Kita ambil satu je dulu. Kita kena pilih satu sahaja untuk kita siapkan projek kita ni. Okey? Boleh Jadi, cikgu nak tengok nanti lakaran awak tu macam mana dengan hasil awak punya sandwich ni. Macam mana bentuk dia? Sama tak dengan lakaran yang awak buat? Okey, boleh jadi kalau sama, markah awak akan tinggilah. Cikgu akan bagi markah tinggilah. Okey. Jadi maksudnya awak ikut kepada macam ni cakap, pada perancangan projek awak tu. Perancangan yang kita dah tetapkan awal-awal. Okay, daripada awak nak buat jana idea, lakaran dan hasil projek
yang kita yang awak nak buat. Okay? Alright jadi itu saja. Cikgu rasa itu saja kot hari ni punya cerita. Okay? Yang pertama kerja awak adalah siapkan dulu awak punya lakaran ni, idea awak. Okay? Lepas tu kemudian awak siapkan awak punya sandwich. Okay? Cikgu bagi tempoh masa 2 minggu. Sampai minggu satu lagi. Namanya. Tak apa lah. 2 minggu lagi kita akan jumpa lagi. Jadi cikgu nak tengok hasilnya. Dalam bentuk gambar lah. Nanti awak ambil gambar, send dalam Telegram. Kalau boleh siap hari ni, lagi bagus lah. Okay? Kalau, yelah, terpulanglah pada awak. Tapi dalam masa 2 minggu ni, kena siapkan lah. Supaya cikgu boleh bagi markah pada awak. Alright? Okay, ada sebarang soalan? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Faham Tak ada. Faham. Faham. Senang tak? Tahu tak apa nak buat? Kan buat sandwich. Okey, buat lakaran, buat sandwich. Jadi sandwich awak tu mesti ikut pada lakaran yang awak buat. Jangan nanti jangan dia berubah. Kalau berubah, cikgu tolak markah. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, hari ni kita boleh habis cepat lah. 15 minit kawan. Okey, jadi berapa orang je ada ni? Kita ambil kedatangan dulu balik semula. Boleh. Okay, Boleh. Christina Darwisha. Cikgu panggil satu orang. Christina Darwisha ada. Okay. Rizwan Maizura ni tadi siapa? Maira kan? Maira Sakrina. Sakura ni siapa? Puteri Norfatrina. Ya. Okey, Puteri. Siapa lagi? Syauki ada. Syauki ada. Syauki tu Shirina ada tak? Shirina Zamina. Ada dia dua tempat ni ada ni. Okey. Siva ni tadi siapa? Siva 603. Saya cikgu. Suruti bukan. Ya. Okey. Jadi itu saja. Hari ini awak boleh tengok alatan apa yang kita awak nak. 2 minggu lagi kita sejarah minggu hari jumpa semula. Okey, kalau ada apa-apa soalan kita tanya dalam boleh Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Bye. Okay. Bye. Saya kat Telegram. Bye. Aku stop dulu.